Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ala hadini bikulli ala hadini bikulli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan, kitab yang berada di tangan tuan-tuan yang baru tu, yang baru ni, tambahan, sambungan. Kalau yang tak cukup boleh jumpa dengan Haji Zubair lah, atau sama Raja Musliman. InsyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah lana sudurana yassir lana umurana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa al-batila batilan warzuqna ijtinaba birahmatika ya arhamar rahimin. وهدوا تعلم التعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة إلى الهدى والدعوة إلى الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. الحمد لله شكرا ولك المن فضلا نستغفرك العظيم يا حي استغفرك يا حي يا قيوم صل وسلم على جميع علمك على عبدك رسولك سيد المعصوم سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه وأهل محبته وأصلح شؤون أمته وفرج عنا الهموم والغموم يا حي يا قيوم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وحفظه تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين إن شاء الله. وراقب الامتحان الأحسان ربك إياك هل شكرت حتى أحسنت توجهك لله وحده وحسنت أعمالك أم كفرت بالنعمة فخالطت أعمالك بالرياء وسوء الأداء فهو عبارة عن هجوم الدواعي الشهوات والهوى والتراكم مظنة الغفلة فنجاه القاصد منه سبب للترقي ولا ينجو منه أبدا إلا القاصد صادق في قصدهم وتوجههم. قال الله عز وجل ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يوم ينفع الصادقين صدقهم. Dan hendaklah engkau sentiasa memperhatikan dugaan di atas kebaikan Tuhan kepadamu. Baik. Alhamdulillah, dengan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai kepada fasal berjaga-jaga terhadap dugaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah satu peringkat ataupun satu perkara yang perlu kita berjaga-jaga. Sebab apa? Kebanyakan daripada kehidupan kita, kan, daripada kehidupan kita, daripada ujian inilah, daripada dugaan inilah, manusia itu dia bersabar, bersyukur ataupun tidak. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan syukur dan sabar ini perlu ada pada kedua-dua nikmat ataupun pada kedua-dua perkara. Sama ada kita sihat, kita perlu bersyukur dan bersabar. Kalau kita sakit, bersyukur juga dan bersabar. Dan diingatkan, sakit itu ujian dan sehat juga adalah ujian. Dan dugaan ini bukan datang dalam bentuk siksaan saja ataupun azab,
ataupun susah, bahkan dugaan itu juga dalam bentuk kesenangan dan keselesaan. Jadi bagaimana Tuan Guru nak mengingatkan kepada kita bagaimana kita nak menghadapi dugaan-dugaan tersebut dan bagaimana adab kita dengan perkara-perkara tersebut. Jadi, dan hendaklah engkau sentiasa memperhatikan dugaan di atas kebaikan Tuhanmu. Ini ada satu ulama mengingatkan, jangan terpedaya dengan rahmat Allah. Ini kalau kita tengok macam ungkapan ini macam ada masalahnya. Kalau Allah dah bagi rahmah, macam mana pula orang boleh terpedaya, kan? Tapi ulama mengingatkan, jangan terpedaya, jangan terpedaya dengan rahmat. Macam mana tadi? Jangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana? Jangan terpedaya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terpedaya macam mana? Kita seronok menikmati nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, lupa bersyukur. Dan manusia seperti ramai, kadang-kadang termasuklah diri kita sendiri, tetapi dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah seseorang itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk juga Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjaga-jaga terhadap dugaan Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi sebutkan ini, hendaklah engkau sentiasa memperhatikan dugaan di atas kebaikan Tuhanmu kepadamu. Jadi kebaikan Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita, kalau kita terimanya dengan iman, dia menjadi nikmat. Dengan syukur, dia menjadi nikmat. Tapi kalau diterima dengan kufur, dengan erti kita tidak merasakan ini pemberian Allah, ini adalah usaha diri sendiri, atau ini adalah dengan makna tidak ada kaitannya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang baik pun boleh jadi buruk. Dah kaya raya pun tak cukup lagi. Tetapi apabila dinisbahkan sesuatu perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sikit pun dah rasa kaya, dengan makna dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai yang macam ni, Allah bagi kebaikan, dan ini waqi', bukan sahaja dalam urusan kita bersama Allah Subhanahu wa taala, bahkan sesama manusia pun. Kita sebagai contoh orang yang memegang amanah, buat salah kita tak kena tegur. Sebab apa? Kita baik dengan tuan punya tempat. Kita baik, contohlah kita sebagai pekerja lah, sebab kita baik dengan tuan punya tempat ataupun dengan bos, silap sikit bos kata tak apa, okey, sampai kita buat kerja pun dah tak betul. Sebab apa? Bos baik sangat, kan? Jadi macam itulah. Lebih-lebih lagi apabila berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, kan? Kita tak indah apa-apa yang berlaku daripada
kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita tak perasan kadang-kadang bos tegur dengan nada yang penuh rahmah. Kita ingatkan bos sayang kita, memanglah sayang, tapi nak kita berubah. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun macam tu, lebih lagi. Allah tegur kita, bagi nikmat lagi. Allah tegur kita, tak ada apa-apa yang berlaku ke atas diri kita. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan sayangnya kepada kita, datangkan musibah sekaligus. Baru kita perasan rupanya kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Idza ahabballahu 'abdan fa asabahu. Jika Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan kasih sayangnya kepada seorang hamba, Allah akan mendatangkan ujian ke atasnya. Baik. Kemudian hendaklah engkau sentiasa memperhatikan dugaan di atas kebaikan Tuhanmu kepadamu untuk melihat adakah engkau telah bersyukur, sehingga dengan itu engkau telah benar-benar memperelokkan arah tuju hatimu kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Dan engkau juga telah memperelokkan segala amalan-amalanmu, atau sebaliknya, adakah engkau telah kufur, engkar terhadap nikmat itu, lalu mencampurkan amalan-amalanmu dengan riak dan dengan cara beramal orang yang dengan cara beramal yang tidak senonoh. Jadi diingatkan dekat sini kepada kita oleh Tuan Guru tentang tawajjuh, dan dalam tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala ini dia perlukan muraqabah. Perlukan muraqabah. Nampak ini ringkas kalam tersebut, kalam yang termaktub, tetapi maknanya nak diungkapkan dengan kata-kata ni sangat susah. Sebab ini adalah amalan. Sebab ini adalah perbuatan yang melibatkan seluruh anggota kita, terutamanya hati. Terutamanya hati. Baik. Jadi berjaga-jaga terhadap dengan Allah Subhanahu wa taala ini, kenapa diingatkan oleh ulama? Seperti mana yang kita katakan tadi, ada manusia tak ingat tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala ke atasnya, sehingga dia menjadi leka, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi mereka yang disebutkan oleh Rasulullah sallam, ahibbullaha lima yaghzukum bihi min ni'ami, cintailah Allah Subhanahu wa taala dengan melihat pemberian dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka, setiap kali datangnya nikmat, setiap itu jugalah meningkatnya iman mereka. Bahkan bagi mereka ini, nikmat apabila daripada Allah Subhanahu wa taala itu bukan sahaja perkara yang di mata manusia indah, di mata manusia selesa, ataupun nikmat ni yang dirasakan oleh penilaian mata kasar kita adalah perkara-perkara yang tidak menyakiti kita. Sedangkan apabila seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang baik dan yang tak baik, apabila dia terima dengan iman, imannya meningkat. Kita tengok yang berlaku ke atas Sayyidina Bilal, siksaan yang berlaku ke atasnya. Kalau mata kita menengok, siksa, azab dia ni, kan? Tetapi dia terima dengan iman, meningkat iman dia. Meningkat iman Sayyidina Abu Bakar, sehingga iman Sayyidina Bilal. Begitu juga para sahabat yang lain, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nyawa pun terancam, meningkat iman mereka. Meningkat. Seorang sahabat yang mana paha dia terkena panah,
tembus. Ujian sakit, tapi tahu itu datang daripada Allah. Macam mana nak buat? Nak cabut? Bagi dia solat. Dia takbir je terus cabut, tak rasa. Itu nak bagi tahu apa? Dia merasakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika mana Sayyidina Nabi Muhammad SAW hijrah nak ke Madinah, ujian dia apa? Pada ketika itu orang-orang Quraisy dan suku-suku kabilah yang hebat-hebat, yang kuat-kuat bersepakat nak apa dia? Membunuh Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW ketika musafir tinggalkan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ini ancaman nyawa terancam. Tapi nikmat sebab menerimanya dengan iman. Jadi kalau seseorang itu menerima dengan iman, sama ada baik ataupun tak baik, dia tahu kullu minal habibil khair. Semua yang datang daripada kekasih itu adalah baik. Itu di kalangan para sahabat, di kalangan para nabi dan rasul. Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam dicampakkan ke dalam api, jadi nikmat. Jadi nikmat. Kemudian banyak lagi berlaku ujian-ujian di kalangan para nabi. Yang terbelah dalam pokok itu siapa? Zakaria, Zulkifli, yang terbelah dalam pokok. Dia lari masuk dalam pokok tu, tapi disebabkan iblis tarik dia punya jubah tu keluar sedikit, nampak jadi dipotong kayu tu, Nabi tu ada kat dalam. Tapi nikmat. Jadi itulah, kita tidak boleh mengukur nikmat Allah SWT kepada kita ini dengan bentuk-bentuk yang selesa je dengan kita. Kita kena terima nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang tak indah di mata kita pun, dia adalah nikmat. Sebahagian ulama yang arif billah takut kalau dalam tempoh 40 hari tu tak sakit. Dalam 40 hari tak sakit, diorang takut. Ataupun tak kena ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia minta, tapi takut. Sebab apa? Takut dengan apa yang berlaku. Sebab Fir'aun jadi kufur nikmat sebab 40 tahun tak pernah sakit. Jadi bila datang ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan minta, tetapi ulama-ulama yang arif billah ni sehingga takut. Allah, sebab apa? Idza ahabballahu 'abdan fa asabahu. Jika Allah nak tunjukkan kasih sayang Allah, Allah datangkan ujian kepada seorang hamba tersebut. Jadi kalau selesa je, ulama ni yang arif billah dia takut. Ada apa dengan aku ni, macam tak dapat ujian, tak terasa diuji. Akhirnya mereka risau. Dekat Malaysia sini lain, bila hujan datang suruh masuk dalam, masuk nanti demam. Kalau sana hujan keluar. Sebab apa? Rahmat datang. Siap menyanyi lagi pergi main hujan. Kalau kat Yaman macam tu, hujan keluar. Lagi-lagi hujan pertama. Sini hujan pertama jangan dulu, jangan. Boleh demam. Tapi tak tahulah, mungkin pengkaji sains ni berbeza agaknya cuaca kat Malaysia ni, ataupun pahaman kita yang tak betul, tak tahulah. Tapi kalau kat Yaman hujan keluar, kanak-kanak suruh keluar semua main. Hujan rahmat. Kita takut nanti demam. Akhirnya kena hujan demam. Sebab apa? Al-madad ala qadar mashhad.
Pemberian Allah ni menurut sangkaan kita. Ana inda dhanni abdi bi. Saya ini menurut apa yang sangkaan hambaku kepadaku. Akhirnya dah jadi kebiasaan. Demam, dia kena hujan lah ni semalam. Sedangkan ada juga tak kena hujan pun, kena juga demam. Dahsyat lagi demam corona dia dapat. Tak ada kaitan pun dengan hujan. Tapi ala kuliah, kita sakit ke apa ni tak ada kaitannya dengan urusan dengan hujan. Hujan pula jadi salah. Baik. Jadi dikatakan sini, jadi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ini berikan kepada kita untuk melihat apa dia? Adakah kita ini telah bersyukur sehingga dengan itu kita benar-benar memperelokkan arah tuju hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kenapa disebutkan di sini oleh Tuan Guru mengatakan diterjemahkan dekat sini apa dia? Memperelokkan arah tuju hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dekat sini, dekat dia punya bahasa Arab pun dia tak sebut pun hati. Tapi bila sebut tawajjuh ni hati itu yang paling penting. Sebab apa? Tawajjuh ni niat. Tawajjuh arah kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ni bermula daripada hati. Sebab itu Tuan Guru kat sini dia terus arah tuju hatimu. Sebab apa? Innamal a'malu binniyat. Sungguh segala amalan itu dengan niat. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak tengok hati kita tu macam mana. Dan Al-Habib Umar mengatakan, idza sajadal qalb sajadal jasad. Apabila hati telah taat, maka anggota pun akan taat. Ala fil qalbi mudghah. Dalam hati ini ada sekumpulan darah. Idza fasadal jasada kullu wa idza salahal jasada kullu ala wahyal qalb. Atau kama qala Nabi sallam. Adanya terkumpul segumpal darah, jika dia rosak maka rosaklah anggota seluruhnya, dan jika dia baik maka baiklah anggota seluruhnya. Dia adalah hati. Dan ulama-ulama Melayu kita menyebutkan hati ini adalah raja kepada segala anggota. Apabila hati itu baik, maka baiklah anggota kita. Jadi sebab tu Tuan Guru mengatakan di sini, Allah nak tengok adakah telah bersyukur sehingga dengan itu engkau telah memperelokkan arah tuju hatimu kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Ini yang disebutkan apa dia? Al-ikhlas. Al-ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia al-ikhlas? Al-amalu lillahi wahdah. Al-amalu lillahi wahdah, iaitu beramal kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan kenapa disebutkan hati? Kenapa? Sebab hati yang disebutkan para ulama mahal nazratur rahman, tempat Allah Subhanahu wa taala pandang. Mahal nazratur rahman, tempat Allah Subhanahu wa taala pandang. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad ataupun penampilan kamu, akan tapi Allah melihat kepada hati dan amalan kamu. Kenapa disebutkan hati dan amalan? Kenapa disebutkan hati dan amalan? Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman hati dan beramal saleh amalan, ulaika hum khairul bariyah, maka merekalah orang yang baik. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Nabi mengingatkan melihat hati kemudian amalan. Hati dulu kena tengok, niat dulu baru kena tengok dulu, kemudian baru kepada amalan. Dan amalan tersebut mestilah sesuai dengan hati. Contoh niat solat, tapi dia bukan pergi solat, dia pergi makan, tak kenalah, kan? Niat makan, ataupun dia niat pergi umrah, tapi dia bukan pergi umrah, dia pergi Australia, tak kenalah. Jadi bermula dengan niat, kemudian amalan tersebut yang sesuai dengan niat dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Niat nak buat baik, ataupun niat aku nak duit ni berkat, biarlah aku curi kat masjid, pun tak betul. Kan? Dia kata, orang kata kat yang masjid ni bagus, jadi baik ambil peralatan masjid lah, lebih berkat lagi. Nanti kan kalau ambil yang luar punya dosa, masjid ni rahmat. Dia ambil peralatan masjid, akhirnya masjid-masjid kita pun semuanya berkunci dah sekarang. Sebab apa? Dah banyak orang tak amanah, kan? Dah banyak orang tak amanah, macam-macam dia nak ambil. Kalau boleh pintu masjid pun diangkut. Jadi dilihat kepada hati dan amalan. Dan ini jugalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat orang yang berjaya. Sifat orang yang berjaya, orang yang untung di akhirat nanti. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali mereka orang yang beriman dan beramal soleh, hati dan amalan. Hati dan amalan, kedua-duanya mesti tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dan adakah engkau juga telah memperelokkan segala amalan-amalanmu? Tengok, awal-awal sebut hati, kemudian sebut amal. Memperelokkan dekat sini ataupun sebaliknya. Jadi memperelokkan dekat sini, apa yang tersirat daripada makna ini? Maknanya yang pertama disebutkan hati, kemudian amalan. Maknanya di samping itu menambah ilmu. Di samping itu menambah ilmu fardu ain, menambah ilmu tentang perkara-perkara yang nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, tidak ada manfaatnya. Bahkan amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya nak meningkatkan kualiti ibadah, nak meningkatkan kualiti amalan, kena mengaji dan tambah ilmu. Kena mengaji dan tambahkan ilmu. Walaupun ilmu tu berulang-ulang. Kalau mungkin yang mungkin dah lama kat masjid ni, mungkin dah banyak kali dah dengar cerita bab solat, cerita bab berdoa, macam-macam, bab puasa, berulang-ulang kan. Tapi kita hafal ke? Tak ramai yang hafal. Tapi kenapa perlu berulang-ulang? Rahsia menuntut ilmu itu bukan sahaja dengan kita mendapat ilmu, tetapi rohani kita tu terubat. Itu sebenarnya tujuan utama dalam kita menuntut ilmu.
Tuan guru dekat depan mengajar rukun solat 17. Ada yang mengatakan rukun solat 13. Okeylah. Tapi tak semua yang dapat benda tu. Tak semua ingat nak satu-satu ingat. Tapi alhamdulillah, ustaz saya solat. Saya tahu ni rukun, saya tahu. Tapi nak kira satu-satu saya tak tahu. Tapi apa yang paling penting, rohani. Sebab tu datang majlis ilmu. Hadir majlis ilmu. Saya tak faham lah ustaz, tak apa, datang. Bila kau datang, rohani kita bertambah kuat. Akhirnya sebab yang kita nak bagi ilmu ni bukan jasad kita yang zahir, tapi rohani kita ni dia faham. Cuma akal kita je yang tak faham, tapi rohani kita dia faham. Dia faham. Sebab itu dia terkesan. Rohani kita ni kalau tak diisi dengan benda-benda baik, dia terkesan dengan benda-benda buruk. Sebab itu kalau ada orang, kalau yang dah biasa dengan lagu rock ataupun lagu-lagu black metal ni, sampai menangis-nangis pun ada. Sebab apa? Jiwa dia tu dah terkesan dengan benda-benda tersebut. Begitu juga kalau kita ni orang yang selalu dengar Quran, selalu berzikir, bila berzikir dikesan itu kepada hati. Jadi bagi orang yang dah susah menikmati ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada ibadah-ibadah ataupun Quran ni dia tak dapat rohani tersebut, dia kena selalu datang. Kalau kita ajak solat macam ustaz, belum ada hidayah lagi. Ni dah hidayah lah, ni saya ajak kamu tapi kau je tak datang. Kan kita datang majlis ilmu tak nak. Kan kita ajak datang pergi promosi mall, insya-Allah sampai. Saya ajak sama-sama, tak apa kali ni saya bawa kau naik kereta aku. Tapi pergi masjid, kita bagi tumpang kereta pun dia tak nak. Jadi ini ujian-ujian daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dugaan-dugaan yang dilalui oleh seseorang. Jadi dua perkara, dia kena jaga hati dia dan amalan dia. Sebab apa? Dua-dua perkara ini lazim malzum, mesti ada kedua-duanya. Bila hati baik, mesti amalan pun baik. Walaupun ustaz saya tak pakai tudung, saya ada jumpa, saya tak pakai tudung ustaz, yang penting hati saya baik. Ini dia cakap dengan saya sendiri. Saya kerja satu tempat ni, dia cakap macam tu. Memanglah kau solat tu baik, tapi kau tak menutup aurat dengan sempurna, ni memang buruk. Kita kena akui lah. Tak boleh kita nak puji dia, baguslah walaupun kau tak solat tapi hati kau baik. Tak boleh lah kita macam tu. Kan kita kena jujur. Kita kena jujur. Sebab itu kalau kita tengok ulama-ulama yang rabbani, diorang ni tak heran. Engkau ada pangkat, diorang jujur. Ini yang susah di kalangan kita sebagai orang yang berilmu ataupun orang yang tahu benda tu. Ini bukan kepada ustaz-ustaz ni, kita sendiri orang-orang biasa. Walaupun kita tak dipanggil ustaz, tapi kita tahu bab wudu, kita tahu bab tutup aurat. Orang solat, bukan semua kita berani tegur orang yang solat dekat mall-mall tu, nampak dia punya punggung dia. Kita pun tak boleh, tak rasa takut nak tegur. Dugaan kan, susah nak tegur tu. Kalau tak ada kekuatan iman, silap-silap boleh bergaduh lah kan. Saya setakat ni kalau saya jumpa, insya-Allah lah saya usahakan akan tegur. Kalau kadang-kadang saya tak tegur, saya ambil ini saya bawa, saya tanya tak ada kain pelikat ke, apa pasal nanti terbuka lah, ni baju pendek, alamak macam mana, ni pakai. Orang Arab pun saya bagi, saya suruh dia pakai ni, pakai. Lepas tu
Lepas tu dia faham lah. Kalau dia tak buat juga lepas tu tak tahulah. Jadi kita kena bagi tahu, biar kita jujur. Jadi ada satu ulama ni, dia mengajar satu tempat. Dia satu jam kuliah 1,000. 1 jam kuliah 1,000. Tinggi tu. Tapi slack dia apa? Orang yang ajak kuliah ni, dia ada menaja satu bola sepak punya inilah, program ni kan. Dia ada mungkin keluarkan duit lah apalah. Jadi minta dia kepada ustaz tersebut supaya doakan tim bola sepak ni. Oh, kacau ni kan. Boleh doakan tapi beratlah. Maksudnya kita tak menghormatilah kan. Sebab itu kalau kata ustaz doakanlah supaya dia orang dapat hidayah, lainlah. Ini doakan supaya tim ni menang ustaz. Sebab dia ada keluar duit. Kalau dia menang, tim tu menang, dia dapat duit lebih sikit dah. Jadi diorang ni jujur. Tak apalah, lepas tu tak datang lah. Sebab apa? Dia orang kaya ni, dia ingat guru-guru ni dia boleh arahkan dengan duit dia kan. Itu sebab dugaan. Jadi langkah dia tak payah datang orang yang macam tu kan. Jadi ustaz tu pun, syekh tu tak datang lah pergi tempat tu lagi. Cuma kita dengan minta doa dengan guru ni, biar yang benda-benda yang sepatutnya lah, yang sepatutnya ada manfaat untuk diri kita dan untuk ummah, bukan perkara-perkara yang remeh-temeh kan. Bukan perkara yang remeh-temeh. Banyak orang sekarang datang minta doa yang benda-benda yang tak tahulah apa tujuan dia. Kita minta doa ya ustaz, syekh, doakan Allah tingkatkan iman, jaga amal, istiqamah kan. Berkata rezeki itu cukup, tak payah sebut detail. Saya buat ni, doakan. Tapi ajak majlis ilmu tak nak datang. Kemudian baik, dan engkau juga telah memperelokkan segala amalan-amalanmu, atau sebaliknya, adakah engkau telah kufur, ingkar terhadap nikmat itu, lalu engkau mencampur amalan-amalan dengan riak dan dengan cara beramal yang tidak senonoh. Jadi dalam kita menghadap menikmati ujian Allah Subhanahu wa taala, di situ pun kena hati-hati. Sebab apa? Kadang-kadang kita riak, kemudian mencampurkan dengan cara beramal yang tidak senonoh. Ini banyak berlaku diri kita lah. Banyak berlaku pada diri kita. Jadi diingatkan kepada kita. Tapi ulama mengatakan, adakah dengar kalau kita rasa kita riak, kita tak payah beramal terus. Terus sahaja istiqamah. Kalau kita berhenti, itu adalah tanda riak juga. Kalau berhenti daripada beramal, itu riak. Kemudian saya pernah tanya dulu, kenapa kadang-kadang kita bila ada orang sekeliling kita ataupun orang-orang ataupun tempat yang contoh kat masjid, kita amal ibadah mudah aje kan. Tapi kalau kat rumah macam berat je nak beramal. Solat duha pun berat kan. Jadi guru saya cakap, kalau kau nak tahu kadar keikhlasan engkau, buat yang tak ada orang puji engkau. Kat situ kalau kau nak tengok kadar keikhlasan engkau macam mana. Tempat yang tak ada orang puji engkau, yang tak orang tahu pun apa engkau buat. Jadi kat rumah lah tempat dia. Bini kita bukan rajin puji kita pun. Baguslah abang ni hari ni pergi masjid solat jemaah. Bertahun-tahun tak pernah puji kita pun. Tapi sekali kita tak pergi masjid, abang ni dah teruk lah kan. Masjid pun tak pergi dah. Padahal dia tak kejut kita balik lambat ke apa ke. Jadi macam tu lah.
kehidupan kita ada ujian. Jadi riak ni nak buat macam mana, terus je beramal, terus je beramal. Bahkan kalau berhenti, ni pun adalah riak. Jadi berhati-hati dengannya. Tuan Guru mengingatkan kepada kita agar amalan kita ini tidak bercampur aduk dengan amalan-amalan yang tidak senonoh. Jadi dia ada satu kuliah Tuan Guru di Masjid Al-Hidayah mengingatkan tentang ada jenis manusia, dia bagus ibadah, tapi dia tak boleh kalau dia tak buat maksiat. Buat maksiat dulu baru dia sedap beribadah. Yang ni perlu berhati-hati juga. Sebab apa? Al-mar'u mata ala ma'asha alaih. Seseorang itu akan mati dengan kehidupan yang dia suka. Mana yang dia suka buat, dengan cara tu dia akan mati. Sebab Allah SAW, anta ma'aman ahbabta, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan yang dia cinta. Jadi dengan di antara ibadah dengan maksiat, dia nak buat ibadah tu dia kena buat maksiat dulu, barulah dia terasa tenang, khusyuk bila ibadah. Yang ni kena hati-hati. Sebab ada manusia jenis macam tu. Kena buat maksiat dulu baru dia rasa feel dia solat tahajud. Baru dia rasa feel. Wal'iyadzubillah, nas'alallah salama wal afiyah. Dan ujian-ujian ni, kalau Allah nak datangkan ujian, kita kena menerimanya dengan syukur dan sabar, dan kena mujahadah betul-betul. Minta-mintalah Allah SWT berikan kekuatan kepada kita menghadapi ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Seorang lelaki dia nak mujahadah, tak nak bercampur dengan orang jauh, tak nak tengok maksiat, jauh daripada inilah manusia beruzlah. Dan Allah nak uji ni, datang pula malam tu dengan hujan lebat. Entah perempuan mana datang kat tempat dia, nak tumpang dia punya rumah yang dia dah buat dekat dalam hutan sana tu. Wah, kacau ni. Dia dah dalam tempoh nak memperbaiki diri, kan? Datang, ini Tuan Guru juga lah cerita, pengarang kitab. Datang minta izin nak tumpang. Dah hujan lebat, perempuan ni dah basah kuyup. Macam mana nak buat ni? Dan berdua-duaan pula, lagi kacau. Dia pun dah pening lah, macam mana nak buat ni, macam mana nak buat. Dia bagi masuk ni, nak tolong perempuan ni kan, kalau keluar mungkin lebih dahsyat daripada dia, bawa masuk. Tapi bila dia dah bagi masuk, hati dia dah mula kacau dah. Berzikir tu tak masuk dah lah. Berzikir tu tak masuk dah. Nak sebut Allah, Allah pun dah lain dah feel. Hati tu dah kosong dah, zikir tak masuk. Tapi dia ikhlas tawajuh dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bakar jari dia. Dia pergi bakar. Dia kata, kalau panas api dunia, wahai nafsu, wahai jasad, engkau tak mampu menahannya, bagaimana engkau nak menampung, bagaimana engkau menahan api neraka nanti. Akhirnya barulah tenang sikit hati dia. Sampai macam tu sekali mujahadah. Kita, ya Allah. Kemudian seorang wanita pun macam tu juga, yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sanggup menggadaikan nyawa. Tapi nikmat iman meningkat. Siapa dia? Yang awal syahid di kalangan sahabat, di kalangan wanita, Sayyidah Sumayyah. Padahal walaupun dia tak sebut, dia hati dia tak sebut pun, cuma lisan dia sebut kalau dia nak selamatkan diri dia, boleh je. Tapi sebab menikmati iman tadi, walaupun dibunuh,
nikmat iman, bertambah iman sehingga dia syahid. Hebat. Jadi macam itulah, bila dah iman tu dah sebati dengan jiwa, nyawa melayang pun tak ada masalah. Sebab tu kalau orang pergi berperang ni, yang betul-betul ni, dia memang kena tarbiyah tu, dia memang kena luar biasa. Bukan yang macam Daesh ni, itu pun tarbiyah luar biasa sehingga dia pun tak takut mati. Tapi salah lah, golongan yang sesat. Tapi memang peperangan ni ujian lah. Saya pun tak terbayang kalau pedang ni libas macam tu, macam mana saya nak elak ni, kan? Kita tak ada pengalaman. Ujian kita pun tak adalah ujian macam para sahabat. Nak sebarkan Islam, kan, musuh bawa pedang, nak libas kita dengan pedang, tak ada. Paling-paling tak pun tauliah je, kan? Ada tauliah boleh mengajar, tak ada tauliah tak boleh mengajar. Itu je kita punya ujian. Tapi sahabat dulu tauliah dia tu pedang. Macam mana lah kita ni, kalau ada macam tu kan, zaman sekarang ni macam tu. Tapi sekarang ni masalah kita sesama Islam, kita diuji. Lagi-lagi kalau kat Yaman tu, Masya Allah, sampai sekarang masih lagi ada ratus orang yang mati kena bom yang daripada atas ni. Kesian. Israel tu senang lenang yang bunuh orang Islam. Lepas tu orang Islam pula suka sama-sama pergi bantai juga orang Islam. Jadi macam dah tak betul lah jihad kita ni macam mana. Wallahu a'lam. Kemudian dugaan itu adalah ibarat dari datangnya serangan pembangkit syahwat dan hawa nafsu kepada dirimu dalam keadaan wujudnya berganda-ganda sebab bagi berlakunya kelalaian. Ni memang ujian lah, kan? Kalau ikutkan keliling kita ni, semua ujian. Apa disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala? Harta dan anak-anak ini apa ni? Apa ayatnya Ustaz? Apa? Bukan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa? Nak lihat. Untuk apa? Nak lihat amalan siapa yang paling baik di antara kamu. Dalam surah Al-Mulk kalau tak silap, ayat kedua. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Jadi Allah ciptakan kehidupan dan mati ni, apa dia? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada ujian-ujian yang kita perlu lalui, nak kita tengok. Kemudian dalam surah Al-Kahfi tentang itu, dalam surah Al-Kahfi yang nak ditengok apa dia? Amalan yang soleh, yang baik. Jadi kita diingatkan dekat sini oleh Tuan Guru, ramai ataupun banyak sekeliling kita ni, kalau kita tak ada ilmu, kalau tak ada kekuatan iman, semuanya boleh merosakkan kita. Semuanya boleh merosakkan kita. Ini dah terlebih dah ni. Wallahu alam, insya-Allah kita sambung minggu depan. Sambung minggu depan. Ni otak ni tak berapa nak fresh mengajar. Ni balik pukul 2 malam tadi. Jadi dia tak berapa nak lancang otak ni nak pergi mengajar. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah lemah kita. Lemah, masih fikir nak tidur lagi.
dakwah kita ni sangat kurang. Dakwah kita perlu orang panggil baru kita boleh dakwah. Zaman orang-orang yang lain tak perlu panggil pun tapi dakwah jalan. Banyak lagi peluang dakwah tapi kita tak mampu. Lemah sangat. Doakanlah Allah buka peluang kepada saya dan kepada tuan-tuan, kita ni menjadi asbab kebaikan kepada diri kita, ahli keluarga, sahabat-sahabat, jiran tetangga dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Orang melihat kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Selamat Hari Raya daripada PKPB. Raya lah. Betul lah. 18. Hari ni ya 21. Kolak balik lah, kau sini tu.